Baiklah, insyaAllah mari sama-sama kita ke pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk kongsi sedikit ilmu. InsyaAllah saya bukan untuk mengajar, dari sekadar untuk berkongsi apa yang ilmu yang adalah seadanya, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, hari ini hari Selasa 1 Disember 2020, ya. Dan saya dapat berita kes COVID meningkat pula ini ya. Kalau salah tu tak mohon betulkanlah maklumat saya terima tu kan. Tengok. Baik, kita kongsikan tentang tafsir berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Masih lagi dalam tafsiran Alif Lam Mim tu kan, huruf sebagai huruf muqatta'ah tu kan. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah meriwayatkan pendapat Abu Bakar Al-Anbari dari Rabi' Ibnu Hutaim yang berkata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini di mana dia telah mengkhususkan di dalamnya beberapa ilmu yang dia kehendaki. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan Al-Quran itu kan. Dalam Al-Quran itu ada berbagai ilmu lah. Tapi ada banyak-banyak ilmu yang dalam Al-Quran itu ada satu tu ada ilmu yang khusus kan. Sebab apa? Nak membuktikan bahawa itulah mukjizat Al-Quran. Dia kena khususnya untuk dirinya, maknanya untuk diri Allah. Maka janganlah kamu bertanya tentang ilmu itu. Yalah. Alif Lam Mim, siapa pun tak tahu apa makna dia sebenarnya kan. Baik. Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa sebahagian daripada huruf Al-Quran itu ada yang disembunyikan maknanya dari semua orang sebagai ujian Allah. Menunjukkan bahawa kita ni manusia ni, kita lemah. Kita lemah. Tak ada kuasa, tak ada daya. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Beriman dengan perkara gaib. Maknanya, itu adalah satu beriman dengan perkara gaib lah. Dan apa makna Alif Lam Mim tu kita tak tahu. Jadi kita beriman dengan itulah perkara gaib. Ada satu perkara yang sangat penting. Beriman kepada gaib adalah perkara yang sangat penting. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, allazina yu'minuna bil ghaib, kan? Orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Kita memang percaya, yakin dengan perkara gaib. Itu sebab tu itulah membuktikan keimanan kita itu. Kita percaya adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya adanya dosa pahala, kan? Syurga, neraka, hari kiamat, yakin dengan qada dan qadar Allah. Semualah. Kita beriman dengan Rasul, kita beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab Allah. Macam tu. Kita kena begitu. Menunjukkan kita yakin. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, pendapat ini berkaitan dengan masalah mutasyabihat dan perkara ini akan dibicarakan dengan lebih lanjut dalam surah Al-Imran nanti insya-Allah. Okey. Maknanya Imam Al-Qurtubi ada pendapat lainnya, dia kata dia tentang adalah perkataan adalah berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, ya. Sebahagian ulama cenderung untuk mentakwil huruf muqatta'ah dan memberikan makna. Ada sebahagiannya dia cenderung untuk berikan makna. Ada sebahagian ulama yang mengata begitu. Ya, ada yang kata pengertian mereka menganggap huruf muqatta'ah itu sebagai ayat muhkamat. Yang ini yang harus ditafsirkan
maknanya dan diambil faedah daripada pengajaran-pengajarannya. Ada yang katakan bahawa alif lam mim itu adalah huruf adalah ayat muhkamat. Dia perlu ditafsirkan. Mereka menganggap huruf muqatta'ah adalah sebahagian daripada huruf-huruf yang ada dalam bahasa Arab yang dipertuturkan oleh orang Arab. Maknanya siapa yang belajar bahasa Arab tu mungkin dia arif lah. Ya, kena boleh tahu, bolehlah mungkin boleh tahu kan. Bagaimana siapa yang biasa duduk Arab lagilah kan. Baik. Huruf muqatta'ah, mereka menganggap huruf muqatta'ah adalah sebahagian daripada huruf-huruf yang ada dalam bahasa Arab dan dipertuturkan oleh Arab, dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa Arab lah. Mereka berhujah adalah tidak wajar berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa atau huruf yang mereka tidak faham apakah maknanya atau tidak mengetahui apakah isi kandungannya. Kumpulan ini terdiri daripada sebilangan sahabat, tabi'in, ulama tafsir, dan ia adalah pendapat majoriti ulama. Ramai. Banyaklah majoriti ulama kata sebab apa? Huruf muqatta'ah itu adalah sebahagian daripada huruf yang ada dalam bahasa Arab. Baik. Menurut Imam Al-Razi pula, Imam Al-Razi kata apa? Imam Al-Razi kata bahawa ulama ilmu kalam tidak bersetuju. Ada yang tak bersetuju. Indahnya Islam ni itulah dia. Banyak pendapat, pandangan. Ada yang mentafsirkan ayat tu alif lam mim tu. Ada yang tak. Imam Razi kata dia tak setuju. Ulama kalam tak bersetuju dengan pendapat golongan pertama yang enggan mentafsirkan huruf muqatta'ah. Nampak? Imam Razi rahimahullah dia tak setuju dengan pendapat ulama yang tidak mentafsirkan. Mereka berkata tidak mungkin di dalam Al-Quran terdapat ayat yang tidak boleh difahami oleh manusia. Berdasarkan 14 ayat Al-Quran yang menyeru manusia supaya memikirkan dan merenung tentang Al-Quran. Ayat-ayat tersebut antaranya ialah afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Saya ulang balik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maksudnya apakah mereka tidak tadabbur isi kandungan Al-Quran itu? Afala tadabbaruna al-Quran, atau pada hati mereka am ala qulubi terdapat kunci penutup yang ini menghalang hati itu daripada memahami Al-Quran. Aqfaluha, halang, penutup. Terkunci hati. Itu dia punya hujah dia. Bila ulama berbicara dia ada hujah-hujah dia lah. Dia bersandaskan dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Dalam ayat ini Allah SWT telah memerintahkan manusia supaya tadabbur. Isi kandungan Al-Quran. Bukanlah kata wajib. Tak. Penting baca Quran lah. Baca Quran tu. Tapi kalau lebih baik itu adalah tadabbur Quran tu, supaya kita faham. Janganlah tunggu nak faham baru nak baca. Tak faham pun baca dulu. InsyaAllah dapat pahala. Okey. Sekiranya Al-Quran itu tidak dapat difahami, maka bagaimana dia memerintahkan mereka agar tadabbur isi kandungannya. Antara lain firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu kan. Antara lainnya surah dia. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan apakah mereka tidak tadabbur isi Al-Quran itu? Allah bertanya, apakah mereka tidak tadabbur isi kandungan Al-Quran itu? Jika ia datang bukan daripada sisi Allah, secara mereka akan dapati di dalamnya terdapat percanggahan yang banyak. Sebab tu ada. Perlu memahamilah Al-Quran tu perlu difahami. Terutama yang
Yang mana belajar pengajian Islam apa semua, yang ambil pengajian Islam tu, dia perlu faham lah Quran tu. Sebagai hujah. Baik. Bagaimana Allah SWT telah memerintahkan manusia supaya tadabbur isi Al-Quran untuk mengetahui bahawa dalam Al-Quran itu tidak ada pencanggahan sekiranya ia tidak dapat difahami manusia. Ya? Okey. Banyaklah ayat-ayat Quran yang apa? Menyuruh kita tadabbur, maknanya ulama-ulama yang tidak setuju bahawa ayat muqatta'ah tu tidak perlu ditafsirkan tu berdasarkan dalil-dalil tadilah antaranya lah. Okey. Baik, itulah dia kan. Maknanya ada dua pendapat. Ada yang mentafsirkan dan ada yang tak mentafsirkan. Jadi yang mentafsirkan tu nanti kita yang mentafsirkan tu ada yang mengatakan ayat itu ayat mutasyabihat. Begitulah seterusnya. Baik, InsyaAllah. Okey. Jadi kita kongsi ilmu lah itu. Apa yang dah lama baca Quran ke apa, kita dah lama baca Quran kan. Tapi bila kita faham Quran, insya-Allah kita lebih menyayangi Al-Quran tu. Sayang Quran. Jangan sayang Quran tu. Sayang Quran ni jangan disimpan. Ada orang dia sayang Quran, dia sayang Quran, sayang ustaz dia tu. Oi tu. Tengok tu. Letak dia simpan. Saya tengok, batu tengok, uish, tak pernah berusi. Tak. Sayang Al-Quran tu dibaca-baca. Kan? Kalau sayang orang sayang isteri dibelai-belai, sayang anak tu dibelai-belai, dimanja-manja. Sayang Al-Quran tu dibaca-baca. Baca hari-hari baca. Pada yang sahabat-sahabat yang rindukan nak pergi umrah, buat umrah sekarang musim Covid dia, bolehlah tengok. Kan saya kongsikanlah video-video kan. Buat mengubat kerinduan gitu. Allahu Akbar kan. Oh ya, bersama kita ada Kufri ya lah, sahabat saya, saudara Kufri lupa tak lama lagi sambutan hari OKU sedunia lah. Okey. InsyaAllah 3 hari bulan 12 usia saya. Ya, akan ada sambutan hari OKU sedunia, dan saya sampai ini ucapkan selamat hari orang kurang upaya kepada sahabat-sahabat di komuniti orang kurang upaya lah. Upaya semua kan. Saya doakan semoga Allah SWT berikan kecekalan pada semua. Ya, Allah. OKU boleh insya-Allah. Ya. Tanamkan sifat kan. Yakin pada Allah SWT. InsyaAllah Allah pemudahkan segala urusan. Ya. Baik, taib. Itulah dia alif lam mim lah. Kalau ikut nak bercerita panjang banyak lah tentang huruf-huruf muqatta'ah tu. Kemudian kita masuk ke dalam hukum syarak. Hukum syarak. Setiap orang mukmin wajib beriman dengan semua nas Al-Quran. Wajib ya beriman. Dia tak ada dakwa-dakwi dia. Wajib beriman dengan semua nas Al-Quran dan semua perkara yang datang daripada Allah SWT, sama ada ia merupakan ayat muhkamat, tak kira dia ayat muhkamat ataupun ayat mutasyabihat. Baik. Okey. Ayat-ayat Jap. Baik. Ayat mutasyabihat tu adalah ialah ayat Al-Quran yang mengandungi makna yang tersembunyi. Siapa yang ada boleh catat kan. Apa itu ayat mutasyabihat? Apa ayat mutasyabihat? Apa ayat mutasyabihat? Apa ayat muhkamat? Biasa dengar kan ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat ni adalah ayat Al-Quran yang mengandungi makna yang tersembunyi dan tidak mampu dicapai oleh akal. Ada ayat-ayat Quran ni yang kita tak mampu nak fikir. Atau ilmu manusia, maknanya di luar kemampuan manusia untuk berfikir. Dan tidak dinyatakan maknanya oleh nas dengan jelas. Ia adalah maklumat yang mana Allah SWT mengkhususkan untuk dirinya. Itu. Untuk diri Allah saja. Hanya Allah SWT yang maha mengetahui maksudnya sebenar. Dan ada yang berpendapat bahawa mutasyabihat ialah ayat yang pendapat kedua adalah mengatakan ayat mutasyabihat ialah ayat yang mengandungi banyak makna.
Kan? Bahasa Arab ni indah tau, macam-macam. Dia satu ayat, satu kadang-kadang lah. Baru-baru saya pergi, saya hadir bengkel kan? Jumpa dengan doktor apa je sebentar sebentar saya check. Bengkel tentang bagaimana kita nak tafsirkan ayat Al-Quran. Menarik juga. Kan? Hadir bengkel tu ajar macam mana. Banyaklah yang kita perlu tahu, tapi kita kena ada ilmu ilmu bahasa Arab tu, nahwu, sorof, balaghah, semua kena tahu baru kita boleh faham. Sebab apa? Kadang-kadang kita nak tukar alih bahasa kan. Okey. Daripada bahasa Arab tu kepada bahasa Melayu, makna bahasa Melayu tu dia perlu ubah. Macam tu. Perlu ubah pada bahasa Melayu kan. Dia punya makna, nanti takut makna yang nak disampaikan tu tak tepat. Okey. Okey, itu kan, insya-Allah, alhamdulillah itu. Ya, siapa? Ada Dr. Badrul Hisham. Dr. Badrul Hisham daripada pusat guru. Sekejap saya lupa dah. Okey. Dekat Bangi ni Dr. Badrul Hisham. Okey. Menarik dengar dia terangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya banyak lagi benda kita tak tahu kan. Alhamdulillah, ilmu lah. Baik, itu dia kan. Kemudian saya ulang sekali lagi. Ayat mutasyabihat ialah ayat Al-Quran yang mengandungi makna yang tersembunyi, tidak mampu dicapai oleh akal. Yang tersembunyi dan tak mampu dicapai oleh akal. Itu mutasyabihat. Maknanya Allah SWT yang mengetahui maknanya tu. Ataupun yang mengandungi makna, banyak makna. Itu indahnya Al-Quran tu. Ayat-ayat Al-Quran tu indah. Kemudian ayat muhkamat pula adalah ayat Al-Quran yang jelas maknanya. Jelas makna, yang zahir tanpa ada kemungkinan ia dinasahkan. Ada yang menyatakan muhkamat ialah ayat yang hanya mempunyai satu kefahaman. Boleh dilihat dalam Al-Zarqani, juzuk 2 halaman 277. Boleh simak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat saya, sahabat sekolah. sahabat sekolah. Saudara Mukhlis, alhamdulillah. Insya-Allah kan. Kongsi je lah Mukhlis. Ya, Mukhlis, sana ada minyak hitam lah. Nak promo lah kat hantar. Nanti kita jumpa boleh tak? Ada minyak hitam lah. Nak jual minyak hitam pula kan. Pasal apa? Nak ni sebenarnya nak collect Nak collect dana pembinaan pusat Islam untuk komuniti orang kurang upaya je. Nak masukkan jap. Tak ada. Nanti anda masukkanlah kemudian. Ada untuk pusat Islam nak bina untuk orang kurang upaya. Baik. Itu dia. Inilah sikap mereka berkata semuanya datang dari Allah SWT dan tiada yang mengetahui takwilannya kecuali Allah SWT. Inilah sikap seorang mukmin terhadap Al-Quran. Sikap kita sebagai seorang beriman terhadap Al-Quran adalah kita yakinlah. Perintah-perintah Allah tu yakin. Ya. Jangan ada dakwa-dakwi. Okey. Betul, kita kena faham, insya-Allah kita amal. Faham dan kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Taala bantu kita, lindungi kita. Insya-Allah, mudah-mudahan. Usaha pun kena juga. Kenalah usaha. Usaha untuk faham, usaha untuk belajar agama, kena usaha. Kemudian ni tentang syukur syarak lah. Ulama terbahagi kepada dua golongan dalam mentafsirkan ayat Alif Lam Mim. Satu kumpulan tidak mahu mentafsirkan maknanya dan satu kumpulan lain mentafsirkannya dengan beberapa makna. Kedua-dua kumpulan ini mempunyai hujah tersendiri dan umat Islam wajar menerima pendapat mereka dengan fikiran yang terbuka. Yang penting kita ni yang tak berapa nak faham ni, terimalah pendapat, janganlah bergaduh-gaduh kan.
Masa ulama dah bahas dah benda-benda ni dulu. Sama lah perkara yang pasal bid'ah kan. Bid'ah ke apa tu kan. Ulama dah bahas dah. Kita zaman-zaman ni pula yang manjang-manjang pula kadang-kadang kan. Itulah dia masalah. Banyak perkara-perkara yang ulama dah bahas. Dan ada pandangan pendapat tersendiri. Masing-masing ada pandangan pendapat. Dia kuat. Pandangan dan pendapat mereka adalah sangat kuat. Aduh. Baik, kita santai-santai je. Ni santai-santai. Saya memang tak ada nak apa ni lah kan. Tak ada nak apa serius sangat lah. Santai-santai sekadar berkongsi. Saya sampaikan kan senang. Nak tunggu baca kadang-kadang payah ke tuan-tuan. Jadi saya buat macam ni lah. Sambil-sambil saya baca tu, tuan-tuan dan perempuan sedang penonton dan rahmat Allah, boleh juga dapat juga ilmunya. Macam tu. Okey, baik. Ada ustaz-ustaz dia kan mana nak kongsi ilmu ke apa? Nak berkongsi, bolehlah datang studio saya ni kan, berkongsi. Boleh dapat background macam ni kan, ustaz. Kan bersemangat sikit. Kan? Baik. Lepas ni kita tengok apa nanti saya berbual lain pula lah. Pergi Mesir ke, siapa dah nak pergi rasa kat Mesir ke, London pun boleh. Paris ke, saya letak alakah kan. InsyaAllah. Okay. Baik. Okey, dalam tu ada fiqh dakwah. Okey, ini fiqh dakwah. Berhubung dengan ayat Alif Lam Mim yang menyaksikan pelbagai pendapat di kalangan ahli tafsir, maka bolehlah diambil beberapa fiqh dakwah. Yang penting kita ni berdakwah. Dakwah ni macam mana kita nak dakwah? Itu pulang. Kita ikut apa yang Islam dah gariskan. Sampaikan bagaimana. Banyak cara untuk berdakwah ni. Bukan satu cara je, tapi banyak. Banyak cara-cara untuk kita dakwah. Okey. Maka boleh diambil daripada beberapa fiqh dakwah. Antaranya ialah seorang pendakwah. Dengar. Seorang pendakwah sedaya upaya harus beriltizam. Beriltizam. Menggunakan perkataan yang boleh difahami maknanya dengan jelas. Maknanya kalau sampaikan tu gunakan bahasa yang mudah faham. Zaman sekarang kata macam itulah, mudah faham. Kan? Orang pergi negeri kan. Cakap negeri senang je. Pergi Kelantan kecek Kelantan. Kan? Okey, pergi Nganu koyak Nganu. Cakap lah. Pergi utara hampir mana dia. Guna perkataan kalau boleh lah. Kalau lah belajar. Yang bagusnya kita belajar bahasa kan. Itu belajar bahasa lain selain bahasa Melayu kan. Bahasa Mandarin ke, Hakka ke, okay, bahasa Tamil ke. Kita belajar sampai insya-Allah. Baik, kalau tak mampu kita carilah kawan-kawan. Carilah kawan-kawan yang boleh mampu untuk menyampaikan pada kaum lain. Kita ajak semua masuk syurga. Itu ya sifat kita seorang mukmin beriman tu. Jangan rasa kita je nak masuk syurga. Boleh ajak orang lain pun masuk syurga sama insya-Allah. Mudah-mudahan. Kan? Sampaikan yang selebihnya kita serah pada Allah SWT. Allah yang akan menentukan. Bagi hidayah semua Allah. Tugas kita adalah dakwahlah, sampaikan. Jangan rasa kecewa. Tak apa, biasa. Rasulullah SAW lagi teruk dia hebat dia punya dugaan dia kan. Berat, betapa berat tanggungjawab yang Rasulullah tanggung tu. Tanggungjawab yang ditanggung. Allah beban dia kan. Mengajak orang. Saat orang tengah tak tentu hala jahiliah kan. Ngajak orang kembali pada Allah SWT. Berat. Kita tak adalah berat sangat. Sebab dah ada je orang dah beriman apa semua. Itu dia. Cumanya kita dengan cara yang baik lah. Baik. Maknanya guna bahasa yang sesuai. Dengan budak-budak macam mana, dengan orang tua macam mana, kan? Dengan rakan sebaya macam mana. Dalam masa yang sama dia harus menjauhkan dirinya daripada mengungkap kata-kata yang tidak boleh membawa, yang boleh membawa makna sehingga boleh mengelirukan orang awam. Jangan kelirukan orang. Cakap biar terang. Cakap terang je.
Cakap terus terang, senang. Dan boleh difahami. Rasa-rasa tak ada. Dalam agama ni rasa macam rasa. Tak boleh. Kalau tak tahu, wallahu alam. Sebut je lah. Wallahu alam. Sama saya kalau tak tahu cakap wallahu alam. Orang tanya secari lah. Usaha lah cari. Bagus juga. Kadang-kadang orang tanya tu bagus. Dia usaha cari. Kan? Kitab banyak. Kitab banyak. Nak baca, ya Allah. Banyak. Tapi bila orang tanya, kita buka. Alhamdulillah. Kadang-kadang macam tu lah. Allah nak bagi kita apa, ilmu. Macam tu. Bagi. Anak tanya, kita lupa benda kan. Kadang-kadang dah banyak kita baca kan. Kita dah baca benda macam-macam. Kan? Bila kita belajar sekolah dulu, kita lupa. Lupa kita. Tak? Macam tu. Baik, Taib. Dan boleh difahami secara salah. Takut-takut salah. Maknanya cakap terang supaya orang tak salah faham. Dengan ini, seseorang pendakwah dapat menghindarkan dirinya daripada pertikaman lidah hasil daripada salah faham manusia terhadap kata-katanya. Kita nak mengelakkan daripada bertikam lidah. Kedua, ini tips-tips untuk menjadi seorang pendakwah lah. Pasal ni fiqh dakwah dalam ni. Kedua, maknanya daripada alif lam mim tu, bicara tentang alif lam mim tu kita bicarakan tadi tu, maka ada kesimpulannya adalah fiqh dakwah di situ. Dalam menghuraikan hukum syarak, sedaya upaya pendakwah harus menghuraikan sesuatu nas syarak dengan mengutamakan makna yang boleh difahami secara qat'i al-dalalah. Yang ini nas yang boleh difaham maksudnya secara qat'i atau pengertian yang disepakati oleh majoriti ulama dan bukan yang difahami secara kabur atau yang boleh difahami dengan beberapa pengertian. Ini dapat menghindarkan orang awam dapat terjebak dengan perselisihan pendapat yang boleh mengelirukan mereka dalam perkara agama. Nah, bila kita nak, kalau orang tanya soalan kan, betul, kita kena disiplin ilmu. Bila kita bercakap tentang agama ni, hati-hatilah. Hati-hati. Kan? Kalau kita semak dulu. Sebab tu kita digalakkan untuk belajar kan. Kalau tak tahu belajar. Tak tahu tanya. Tanya pada yang ahlinya. Kalau orang tanya saya tentang akidah, saya tak jawab, saya tanya dulu. Tanyalah sahabat-sahabat saya yang tentang apa yang ada ilmu tentang akidah kan. Okey. Tentang kalau fiqh kan, tanya tentang hukum. Tanya cari kawan-kawan yang kata hukum. Jangan main sebut je. Bahaya. Bahaya tau. Jangan suka-suka. Baik. Begitu juga tentang hadis ke. Takut berbalah. Jangan berbalah. Elakkan perbalahan. Benda-benda furuk. Apatah lagi benda-benda furuk kan. Kita. Kalau ada pendapat. Baru-baru ni tentang apa? Tentang astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ke atau huwal hayyul qayyum kan. Mana tu? Berbalah pula dah. Ada yang berbalah. Jangan berbalah. Duduk betul. Jawapan saya mudah je, duduk betul. Okey. Kalau nak tahu jawapan tu, nanti PM saya, PM tepi, saya bagi tahu. Dari segi sudut apa bahasa Arab punya tu, nahwu dia, sorof ke apa kan, tu itu perbahasan lain kan. Tapi bacaan tu duduk boleh. Okey. Saya ada hujah saya. So, jangan marah. Okey, baik. Taib, itulah dia kan. Mana boleh lah. Benda-benda furuk janganlah diperbesar-besarkan. InsyaAllah. Yang penting kita doa, mudah-mudahan COVID-19 ini Allah SWT angkat. Lama sangat dah ni. Ada yang dah telefon saya, Ustaz dah semayang Jumaat. Ustaz, payah Ustaz. Allahuakbar. Allahuakbar. Apa nak buat kan? Okay. Jangan berbalah-balah. Jangan marah pula pemerintah yang tak bagi apa, yang bukan menghalang. Dia sebenarnya nak menghalang daripada penularan wabak. Itu saja. Berapa lama kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang mana yang ada kesempatan tu, bersyukurlah pada Allah SWT. Anda dipilih untuk berada di rumah Allah. Saya berada di rumah Allah. Alhamdulillah. Okay. Yang tak ada tu jangan kecil hati, jangan terasa hati. Teruskan sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah di rumah. Anda lah jadi imam di rumah.
Dah berapa lama jadi makmum je kan. Bagi Chan jadi imam. Lama ni. Okay. Baik. Seorang pendakwa boleh menghuraikan sesuatu nas syarak dengan mengemukakan beberapa pendapat ulama, tetapi mereka harus berhati-hati agar tidak menyebabkan kekeliruan. Sebab tu penting disiplin ilmu tu kan. Cakap sesuatu hujah, cakap sesuatu tu dengan hujah apa? Apa? Sandaran apa? Rujukan mana? Sebab tu penting belajar lah, belajar. Sambung belajar. Bukannya sebab orang sama belajar tu ambil okay, ambil kadang-kadang jadi isu kan. Ambil master, ambil PhD tu bukan sebab tu, sebab nak tunjuk ada ilmu tak. Kan? Belajar tentang disiplin ilmu. Okey. Baik. Sebab tu kita, bila tu kita makin kita sebenarnya makin kita belajar makin banyak kita tak tahu sebenarnya, betul lah. Banyak benda cara-cara. Jadi kita kena belajar terus belajar sampai mati. Sampailah nyawa di kandung badan kan. Selagi nyawa di kandung badan, lagi tu. Kemudian kita sampaikanlah. Kita sampaikan tu ada ilmu jangan simpan. Disampaikan. Carilah jalan macam nak sampaikan itu supaya tambah ilmu kita. Banyak sangat kita banyak buat benda lara banyak juga. Kan? Saya ingatkan diri saya lah. Saya ni pun kadang-kadang ada juga kan. Tapi nak apa? InsyaAllah lah. Mudah-mudahan kita terpelihara lah. Masih ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan supaya kita dapat beri manfaat pada orang. Okay. Itu tujuan kita belajar. Baik. Pendakwa harus berpesan kepada masyarakat Islam agar mereka jangan taksub dengan sesuatu pendapat. Nampak? Jangan sebagai pendakwah kita jangan pula jadi batu api pula. Kita sebagai pendakwah jangan jadi batu api. Kita sebagai pendakwah kita tenangkan orang, tenang. Relax, tenang. Jangan gaduh-gaduh. Yang pening-pening hashtag jangan pening-pening. Kan? Betul tak? Ya, ide. Ustaz ide pun ada. Terima kasih Ustaz. Allah, nanti sampai dia anda maklumkan ya. InsyaAllah dah order dah. Maka tu kan. Kita begitulah. Jangan jangan gaduh-gaduh benda furuk, jangan gaduh. Banyaklah perkara-perkara yang saya tengok lately banyak sangat benda furuk kita nak bertelingkah apa kan. Baik tu jumpa Ustaz Hidik tu kan. Belajar Quran Ustaz kan. Ambil baca Quran online. Dalam kereta pun jadi Ustaz. Hebat tu Ustaz. Saya tu tengok dalam kereta pun boleh layan anak murid belajar. Subhanallah. Kan? Maknanya tak ada, kita ni nak belajar Quran ni tak ada apa? Sebab tak boleh belajar. Walaupun COVID-19. Mungkin dah dulu pening ke macam mana nak buatnya. Tapi kecanggihan pun kita guna pakai apa kan. Boleh lah. Ambil belajar Quran tu kan. Dengar. Hebat. Alhamdulillah. Suka tengok. Mudah-mudahan teruskan yang mana sedang dalam belajar Quran tu. Masih selagi nyawa di kandung badan. Ada kesempatan lagi untuk kita belajar Quran. Ustaz dah tua Ustaz. Tak ada. Dia bukan soal tua kan. Mati pun boleh mati tu bukan tentu tua, bukan syarat tua mati tak. Ya, muda pun mati. Tapi selagi nyawa di kandung badan, belajarlah Al-Quran, perbaiki bacaan. Dulu mungkin kita baca dah bagus baca, bukanlah kata tak bagus baca sebenarnya. Tak jadi tanya Ustaz Hidik. Ustaz Hidik Al-Baghdadi. Kan sahabat saya Ustaz Hidik Al-Baghdadi, dia mengajar Quran. Bukannya tu bukan tak dibaca sebenarnya. Cuma betulkan sikit. Kadang-kadang lupa macam mana ni Ustaz nak bunyi dia macam mana kan. Tu Ustaz betulkan insya-Allah. Kan? Ustaz tak marah, Ustaz tak garang kan. Ustaz ini tak garang insya-Allah. Baik, jangan lupa teruskan baca Al-Quran. Kemudian sebaliknya mereka harus mempunyai fikiran yang terbuka, terbuka dalam menghadapi pelbagai pendapat ulama. Pendapat ulama ada banyak. Saya baca dan kita banyaknya macam-macam pendapat ada. Pendapat ulama ni kan, maknanya
selagi ada pendapat tu, insya-Allah kita boleh faham. Bila kita faham, kita tak adalah nak gaduh-gaduh. Ada pendapat ulama begini, pendapat ulama begini. Okey. Baik. Pendakwa harus menumpukan kepada perkara yang memberikan impak dan faedah yang jelas. Itu yang keempat. Mesti ada perkara yang memberikan impak. Impak yang dan faedah yang jelas kepada golongan sasar. Golongan sasar kita siapa? Kalau kanak-kanak lah. Kalau orang kurang upaya, orang kurang upaya. Orang tua, orang gemas kan. Orang muda, belia macam mana? Baik. Dakwah ni bukannya pada dakwah kat ustaz pun dia. Ustaz pun kena jadi dakwahkan juga sekarang ni. Allah Akbar kan. Ustaz ke, PU ke kan. Apa lagi? Macam-macam da'i lah. Kan pun nak kena dakwah juga. Sampai kat ingat kan. Sahabat-sahabat jangan marah. Kan contohnya jangan marah, PU tu orang marah, Ustaz Fuad ni siapa? Tak kenal pun. Tak apalah, tak kenal maka tak cinta. Okay. Tak apa, kita ingatkan. Takut terbuai-buai ni kan. Penyakit wahan. Okay. Dah gelema-gelema tu lupa. Bahaya. Jadi ingatkanlah. Kan cukuplah sekadar kita bersederhana, insya-Allah. Okay. Baik. Tak salah pun cari harta. Cari lah. Saya pun kaya juga. Apa? Saya bukan ingat saya miskin ke? Tak adalah miskin mana kan. Cukup lah. Makan cukup, pakai cukup. Alhamdulillah. Cukup lah. Apa lagi nak? Ya tak? Jangan. Tapi kalau ada harta banyak tu bagus. Tonton kalau ada harta banyak bagus lah. Banyak boleh sedekah. Sedekah lah kat saya. Ni kat saya punya tabung wakaf tu. Ada tabung wakaf. Tengok nanti lah, hari ni saya tak bubuh iklan pula. Tabung wakaf. Saya nak buat wakaf nak bina pusat Islam untuk kurang-kurang upaya. Kan? Bila saya terlibat dalam tu, saya tengok Allah kesiannya komuniti kurang upaya ni kan. Hasrat mereka tu ada. Belajar agama apa semua, tapi tak ada tempat yang khusus. Adalah tempat yang macam blind tu ada, belajar blind, belajar tahfiz apa semua. Yang OKU ni banyak kategori dia. Bukannya yang kita biasa tengok blind kan, bisu pekak apa semua. Tapi yang fizikal apa semua. Okey. Mereka nak kan. Tapi tak ada tempat yang yang dapat nak kita nak kumpulkan mana one stop center untuk mereka insya-Allah. Jadi kumpulkan, kalau mana ada kajian-kajian tentang agama yang berkaitan agama tentang OKU, tuan-tuan bagi tahu saya. Kalau ada tengok ada ustaz ni ada buat kajian tentang OKU yang berkaitan agama, bagi tahu saya nakkan kajian-kajian tu. Saya juga library. Saya bertugas di dalam library. Ni studio saya pun dalam library. Buat ni pun untuk guna untuk OKU insya-Allah. Baik. Kemudian dihindarkan berdakwah, jangan perkara-perkara yang remeh janganlah panjang-panjangkan. Kemudian kelima, menerusi ayat ni alif lam mim tadi tu, dapat diketahui bahawa Al-Quran itu adalah kitab Allah yang pasti menang. Kitab Allah. Dan tidak ada mana-mana pihak yang mampu mengalahkannya. Tak mampu. Buatlah macam mana pun. Tak mampu untuk buatlah walaupun satu ayat, satu surah pun. Satu ayat pun tak mampu nak mengalahkan ayat Quran. Tidak ada sesuatu yang besar dan hebat jika dibandingkan dengan Al-Quran. Ya, betul. Kalau kita faham Al-Quran tu, hebat Al-Quran tu. Macam-macam ada sebenarnya. Okey. Cuma kita kena faham dan baca. Jangan tak baca, jangan simpan. Quran jangan disimpan je dalam almari. Tu tak sejak bila dah ada tu, sejak saya menikah Ustaz. Simpan simpan Qurannya, jangan. Bacalah guna. Kalau tidak hadiahkan apa tu pada orang yang nak baca. Banyak tempat-tempat yang memerlukan Al-Quran kan. Ada tempat-tempat sekolah tahfiz kan,
Yang apa, yang masih lagi guna Quran lama kan. Ada bagilah hadiah lah, dia orang ambil. Tu hadiahkan, hadiah. Masalah. Ya. Jangan simpan berabuk-rabuk. Quran tu kadang duduk atas dalam lemari. Ya. Baik. InsyaAllah bacalah, baca. Sikit-sikit pun tak apa. Baca satu hari satu muka surat pun dah okey. Setengah muka surat pun dah okey. Kan? Baca satu hari satu ayat pun dah okey lah tu. Pun boleh lah tu. Kan? Kalau satu hari satu ayat pun tak boleh, tak boleh juga satu ayat. Na'udzubillah. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Kan? Tak. Kalau tak boleh juga satu hari satu ayat, kan? Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Bacalah, baca. Sebab tu suruh solat kan. Dalam solat tu ada ayat Quran, kita baca. Baik, yang terakhir sekali, seseorang mukmin harus belajar untuk bersikap tawaduk dan merendah diri kepada Allah SWT. Ya. Sebab tu kita solat supaya kita ada rasa tawaduk, rendah diri pada Allah SWT. Ia boleh terjadi setelah dia merasa lemah untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Kena rasa kita lemah. Setelah dia merasa lemah untuk makna huruf muqatta'ah pun dia lemah. Dengar alif lam mim, dengar tu je pun dah. Kita bahasa, tinggi betul bahasa dia. Bayangkan kan. Bayangkan Sayyidina Umar macam mana kan. Dengar ayat Quran tu. Toha kan. Ini betul-betul ambil tengok. Ini bukan kalam manusia ni dia. Seorang Arab dia faham lah kan. Kita orang Melayu kita kuranglah sikit. Tapi itulah dia kan. Sebab tu kita kena faham supaya bergetar hati kita. Dengar orang baca Quran. Lepas tu ada setengah imam kadang-kadang baca. Nangis-nangis dia. Dia faham ayat tu. Allah Akbar. Kita tak faham benda imam ni nangis-nangis. Kalau kita tak faham, dia faham lah, tahu. Ada yang pensan baca Quran pun pensan pun ada. Berapa ayat tu dia faham. Pensan dia. Ya. Baik, taib. Kemudian apa tu lagi? Dia yakin bahawa di samping memang ada ramai manusia yang sangat hebat ilmunya. Namun di sana masih ada yang jauh lebih tinggi ilmunya. Ada yang tu, jangan kita rasa kita ni banyak ilmu supaya kita rasa ada lagi orang yang ilmu, iaitu last sekali paling hebat Allah SWT lah, Maha mengetahui kan. Okay? Allah lebih mengetahui, Allah Maha tahu segala-galanya. Tentang isi hati kita pun Allah tahu. So jangan tipu. Kita ni jaga-jaga. Apa kita buat sekalipun kan, apa yang tindakan kita buat pun kan, terutama dengan jaga hubungan kita dengan Allah, jaga. Dan juga hubungan kita dengan manusia, jaga. Dua-duanya tu nanti kita akan dipersoalkan di akhirat. Maka dengan sifat merendah diri akan bertambah mulia di sisi Allah. Orang yang merendah diri ni, insya-Allah Allah muliakan dia. Tak ada apa-apa pun daripada diri kita ni kan sebenarnya. Hidup ni matilah. Tak nak mati, jangan hidup. Akhirnya kita ke tanah jua. Pakai cantik-cantik. Yang kita bawa esok, itulah dia kan. 3 helai kain putih. Lepas tu tak ada apa benda dah. Lepas kita ditanam tu, tak adalah. Nak balik tak boleh. Nak patah balik tak boleh. Jadi kesempatan yang ada, gunalah kesempatan yang selama kita hidup ni untuk kita perbaiki diri kita. Perbanyakkanlah amal kita, kebajikan kita. Sedekah, banyak sedekah. Tuan-tuan boleh dia kan infak harta, dia katakan sebahagian harta. Kan dia kata separuh harta, tak kata semua harta pun tak. Sebahagian harta, sikit je tu. Allah suruh kita infak sikit je. Ujian kat kita. Infak tu sikit, bukan banyak, sikit. InsyaAllah, bila kita infak, Allah kata, Allah janji gandakan. Allah akan gandakan. Siapa yang pernah rasa tu, dia rasalah. Dia pernah rasa, saya pernah rasa. Bagi RM10, dapat 100.
bagi RM50, dapat 500. Allah baik lagi ya. Kita rasa. Jadi kalau kita yakin dengan apa janji Allah, insya-Allah mudah hidup kita. Tak adalah kita nak stres-stres kan. Supaya macam saya selalu cakap lah, hashtag jangan pening-pening. Okay, jangan pening-pening. Jadi cukuplah sekadar itu celoteh saya hari ini kan. Sambil-sambil kongsikan tentang surah Al-Baqarah. Nanti kita akan masuk ayat yang seterusnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tafsir ayat yang kedua insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian saya pada malam ini. Okay, jadi jangan lupa tidur. Sebelum tidur ambil wuduk apa semua kan. Okay, baca 3 kul, baca doa tidur. Okay, baca soal muk. Bacalah apa-apa yang tu. Lepas tu bangun awal, insya-Allah bangun awal, tahajud. Jangan lupa sembahyang subuh. Jangan sembahyang subuh gajah. Tak. Sembahyang subuh gajah, faham tak? Sembahyang subuh gajah. Kan. Orang tu subuh, pukul 7 pagi pun subuh kan. Kan. Okey. Mudah-mudahan. Kita doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kejut kita. Ya Allah kan. Sebelum tidur tu kejut. Ya Allah kejut kita. Aku bangunkan aku ya Allah kan. Mudah-mudahan Allah kejut kita. Allah bangun kita. Kan. Dapat kita beribadah insya-Allah. Jadi jangan susah hati jangan tenang-tenangkan fikiran anda, jangan gaduh-gaduh, jangan berbala-bala lah insya-Allah. Waktu ni lah waktu kita Allah uji kita kan. Kita nak bersatu padu di kalangan umat Islam tu, satu padu. Tak ada bergaduh-gaduh. Hanya kerana Covid habis lidah tak jaga apa semua. Jaga lidah, jaga lidah, tangan tu nak menaik tu semua jaga jangan. Jaga hubungan kita dengan Allah, jagalah hubungan kita dengan manusia. Jadi cukup sekadar itu perkongsian saya hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.